Jika anak-anaknya bertanya, wahai ayah, ketika itu Nabi Ibrahim dah pulang balik sampai ke Palestin, Nabi Ishak sudah lahir. Maka anak-anak tanya, ayah, tidak ada kalangan kami akan terbit Nabi dan Rasul? Seperti apa kanda Nabi dan Nabi Ishak? Nabi Ibrahim tunggu wahyu, tidak, di kalangan kamu tidak ada Nabi dan Rasul. Tapi di dunia, di akhirat, kamu akan dapat, daripada kaum kamu, akan dapat sama kedudukan dengan Nabi dan Rasul. Jadi wali, dapat sama dengan Nabi dan Rasul. Bahkan kamulah yang nanti akan jadi pembela pada akhir zaman. Salam. Nabi Ibrahim, antara Nabi Ibrahim dengan kita adalah lebih kurang 6,000 tahun. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babil. Cerita Nabi Ibrahim ini panjang sedikit. Cerita Nabi Ibrahim banyak saya ingat. Kerana apa? Dihubung kait dengan ibadat korban. Sesuailah sekarang kita ni dalam bulan Zulkaidah. Dalam bulan Zulkaidah, tak lama kita masuk bulan haji. Bulan ibadat korban, ibadat haji. Mesti ingat akan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim lahir. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud bermimpi akan lahir satu orang baby boy. Yang mana dengan keliharannya nanti akan membinasakan berhala-berhala mereka. Tengok. Fir'aun, sebelum Nabi Musa lahir pun dia mimpi. Mimpi Namrud, mimpi Fir'aun pun betul. Ini kan pula mimpi orang saleh. Sedangkan banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang mimpi dan apa betulnya mimpi, bagaimana nak faham mimpi. Banyak Nabi sebut tentang hadis dan hadis-hadis Nabi tentang perkara mimpi. Namrud punya mimpi pun betul. Lahir Nabi Ibrahim. Kemudian Fir'aun punya mimpi pun betul. Ya. Maka ibunya sedang syarat nak mengandung. Betul lah, yang bayi yang dimaksudkan itulah Nabi Ibrahim AS. Maka ibunya takut kalau bayinya lahir, ibunya sembunyi dalam gua, beranak dalam gua, lahir dalam gua Nabi Ibrahim AS. Betul baby boy. Maka ibunya tak berani keluar. Dijaga Nabi Ibrahim seorang saja berdiri dalam gua. Maka selang berapa hari, paksa lapar, paksa nak keluar, nak makan, nak ibunya. Maka tak ada siapa nak minta tolong. Sunyi, tak ada orang tahu pun dia lahir sendiri gitu ya. Maka dia tinggalkan saja anaknya. Suaminya kasih beritahu suaminya begini-begini tempatnya begini. Suaminya datang jaga. Tengok ingat dia Nabi Ibrahim bapa yang asalnya semuanya, maknya semua sampai moyangnya semua beriman. Yang dalam Quran kita baca Azar tu bukan bapa Nabi Ibrahim, tu paman. Sebab perkataan bapa digunakan untuk atuk, digunakan untuk paman. Al-Quran gunakan perkataan itu. Maka bapa Nabi Ibrahim, kerana apa? Dalil hadis-hadis yang menunjukkan begitu, menunjukkan Nabi turunannya atau moyangnya semua orang-orang yang beriman belaka. Maka mustahil bapa Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Itu panjang perbincangannya. Ini bapa yang aslinya. Bila bapaknya datang heran tengok anaknya. Padahal umur berapa hari, dah macam anak berapa minggu. Cepat dia punya besarnya. Nabi Ibrahim ya, cepat dia punya besarnya. Siapa lagi bibi yang cepat besarnya? Ibrahim anak Nabi SAW. Juga besar. Anak pada Maryam Qibtiyah. Nabi juga bawa sama Aisyah. Tunjukkan. Tengok besar dia. Besar. Tengok ya. Apa Aisyah bilang? Mak tiri. Tengok. Tak adalah. Macam budak biasa je. Dia tak minat. Tak adalah macam budak biasa saja. Yang kau tengok begini. Mukanya mirip wajah aku ya. Tak adalah. Lain tak macam muka kau pun. Allah, mak tiri dia tak suka, kesian. Terus Rasulullah tak bawa lagi. Takut nanti singgung hati mak tirinya nanti. Tak apalah, tak payah bawa lagi lah begitu ya. Begitu. Jadi Nabi Ibrahim AS cepat tumbuh besar. Dan bapaknya datang tengok terperanjat. Ini dalam gua. Seorang-seorang. Anaknya tak takut. Main-main. Tak dimakan ular. Tak dimakan haiwan buas. Tak dimakan haiwan buas boleh bau manusia. Anaknya selamat. Nah, maka bertukar-tukarlah bergilir-gilir maknya dengan bapaknya jaga dia. Sampailah sudah jadi macam berapa bulan yang dicari budak yang masih merah tu yang baru lahir. Baru berapa hari lahir. Tapi ini kalau dah berapa bulan maknanya dah lepas daripada mimpinya. Dia nak yang bayi yang akan lahir dalam berapa ketika ini akan begitu. Itu dah akan lepas. Sampai dah berapa bulan umurnya macam budak berapa tahun. Cepat dah pandai jalannya dah apa semua. Masih kecil dah kuat jalan. Dah macam budak berapa tahun. Maka dibawa keluar, dibawa pulang. Tak ada orang sangka dia bayi baru lahir. Sebab dah besar gitu. Dah besar gitu. Ibunya simpan kat rumah pelihara. Takut-takut orang tahu kan. Takut-takut orang tahu. Tapi dia dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sampai dia tengok kaumnya itu semua. Dia
kita tengok ya, hati-hati kalau baca tafsir tentang Nabi Ibrahim, tengok bintang, dia mengatakan, ini mungkin Tuhan. Sebab cantik gambar 8. Tetapi apabila nampak bulan purnama mengambang, dia mengatakan, ini Tuhan lagi besar cahayanya. Maka apabila tiba siang, tiba matahari, dia bilang, ini Tuhan lagi terang menderang. Kemudian apabila terbenam matahari, dia mengatakan, aku tak suka Tuhan yang boleh ada, yang tak ada. Kalau Tuhan tak pandu aku, maka sesatlah aku, rugilah aku. Itu hati-hati kita belajar tafsir, bukannya setengah mengatakan bahawasanya itu Nabi Ibrahim baru keluar daripada gua, dia nak cari-cari Tuhan, maka dia sangka itu Tuhan. Kemudian dia dapat Islam, bukan itu salah. Tidak ada Nabi yang mengatakan apa Tuhan selain Allah. Tidak ada Nabi yang dulu agamanya tidak agama tauhid. Baru lahir pun dah tahu ketuhanan. Cuma belum kenal yang nama Allah, tapi tidak ada menyembah kepada berhala. Tidak ada menyembah kepada berhala, tidak ada menganggap itu Tuhan dan ini Tuhan. Tidak ada Nabi yang masuk Islam. Sebab kalau Nabi Ibrahim mengatakan gitu, bermakna tak Islam kan? Bermakna tak Islam. Dapat wahyu baru masuk Islam? Tidak. Habis kenapa dia cakap itu? Perli kaumnya. Sebab apa kita tengok nanti kemudian apabila dia dah campak segala berhala, dia mengatakan siapa? Ini yang besar ni. Jadi dipahami bahawasanya Nabi Ibrahim cakap tu ada cakap berkias-kias. Cakap tu ada cakap perli-perli. Cakapnya perli-perli. Maka dia perli kaum dia. Tuhan cantik ya. Kaumnya pun tengok. Ya betul cantik. Mereka sembahkan. Bukanlah ini lagi cantik. Ini cantik. Dengan harapan aku bilang ini iya. Mereka bilang iya. Aku bilang tidak. Ini iya. Mereka bilang tidak. Ini iya. Aku bilang tidak. Ini iya. Dia pun mereka ikut juga. Aku bilang semuanya tidak. Tuhan aku bilang iya. Aku harap mereka pun akan ikut juga. Begitu untuk menarik pahaman kaumnya begitu. Tapi pun mereka tak beriman juga. Begitulah kisah Nabi Ibrahim AS sampai dia dewasa, dia bawa asuhan bapa saudaranya. Bawa asuhan bapa saudaranya Azar. Maka bapa saudaranya pulaknya meniaga apa? Jual patung berhala. Nabi disuruh jual patung berhala, dia tak suka. Maka dia bawa patung berhala tu, dia jaja, dipikul. Dia pikul. Maka apabila sampai tepi sungai, dia celupkan patung tu. Minumlah. Minum pun tak boleh, nak suruh orang sembah engkau konon. Bapaknya sebenarnya marah, orang kampung dengar. Dia mencakap, Ibrahim, jangan begini, ni Tuhan tahu. Jangan cakap begini, tak bagus ya. Tak bagus. Bapaknya marah, bapak saudaranya tu marah dia. Orang kampung pun marah dia. Tahu dia ni suka perolok-olokkan Tuhan mereka semua begitu ya. Dia tak minat langsung. Sampailah besar Nabi Ibrahim, cerita diengkaskan, dia pada hari raya, kaumnya ajak, ya Ibrahim, mari kita pergi berpesta hari raya. Maka dia dusta yang pertama. Lepas tu Yaumil Mahsyar nanti dia takut nak ngadap Allah, bilang aku pernah dusta 3 kali. Kalau Tuhan perhitungkan macam mana aku hari ini ya. Tak apalah, hari kita cerita Nabi Ibrahim AS pun tepatlah kita dalam bulan Zulkaidah, dekat bulan haji kita cerita. Kalau boleh full sesi kita Nabi Ibrahim saja hari ini. Sebab Nabi Ibrahim ceritanya panjang, biar kita lengkap sikit dia. Maka dia bilang sama kawan-kawannya, ayo Ibrahim, orang apa keluar meriang. Dia tak cakap Jawa lah. Tak apa, aku tak sihat, aku demam. Dia bilang begitu ya. Itu dosa dia yang pertama. Maka kawan-kawannya semua dah pergi, kampungnya kosong. Pucuk dia cerita, ulam datang. Orang ngantuk, dia sorongkan bantal. Tinggi-tinggi si matahari. Anak kerbau mati tertambat. Sudah lama aku menanti, baru sekarang aku dapat peluang nak kampak segala berhalanya. Maka dia masuk rumah berhala tu, dia kampaknya semua. Dah dikampaknya semua, dia sangkutkan kampak yang besar, kampak itu kepada berhala yang paling besar. Mereka balik tengok berhala mereka semua dah terkampak, dah jatuh gelimpangan semua-semua. Ini mesti budak Ibrahim tu tau. Dah dia tak ikut kita dan dia suka kutuk-kutuk Tuhan kita. Dia tak ikut, ini mesti dia punya, dia ada motif punya, dia tak ikut kita. Tak gitu. Maka tangkap sama Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim. Ini belum bawa pada pengadilan besar tau. Masih peringkat kampung lagi tau. Maka tangkap sana. Ibrahim, kau buat ini? Dia bilang, bahkan yang besar tu, cubalah tanya kalau dia boleh cakap. Kan? Dia adukan pada pihak tertinggi sampai kepada raja. Sampai kepada Raja Namrud, suruh dia tobat. Sebab orang salah, kalau bilang dia betul, kita yang salah. Orang kalau salah, bilang kita ni, pandang kita serong, pandang kita salah, pandang kita jahat. Mereka saja yang betul. Maka kalau anda betul, 1000 orang bilang anda salah, anda tetap dengan prinsip anda. Anda kena tetap dengan prinsip anda ya. Dan Nabi Ibrahim enggan. Maka mereka meeting. Apa nak diperlakukan kepada Nabi Ibrahim AS ini?
Ada yang mengatakan nak dicincangnya dia, ada yang mengatakan nak dibakarnya dia, ada yang mengatakan nak dipancungnya dia, bagaimana ni semua. Dan semua dalam permusyaratan mereka itu, ada salah seorang ahlinya semua bangkang. Apa orang cadang semua, it's not good enough. Oh, tak berbaloi sebab kesalahan dia begitu besar. Kena yang lebih hebat, kena lebih hebat. Siapa ahli mesyuarat dia tu? Iblis. Sebab itu kita jangan meeting bukan-bukan. Satu lagi ketika mereka nak bunuh Nabi pada malam hijrah tu, pun meeting Iblis datang. Itu jangan meeting bukan-bukan. Meeting nak itu, meeting nak ini. Meeting nak merosakkan ahli-ahli agama, meeting nak merosakkan ahli-ahli ibadat. Pasti Iblis datang. No, dibisikkannya dia. Entah-entah ahli member kau tu yang sains tu salah satu iblis juganya, na'udzubillah. No, that is not good enough. This is dangerous. Must stop people this. Must stop people that. Must this and that. Semua perkara yang paling merosakkan iman itu yang dinasihatkan. Kalau kau meeting tidak ada syarat agama Allah Ta'ala atas perkara-perkara yang buruk, iblis akan datang kasih idea. Ya. Maka semua iblis mengatakan tidak. Apa bilang? Kita adakan unggun api yang besar. Dah api sedang marak menyala biar everybody boleh nampak. Kemudian kita campak dia pakai shadow. Pakai lastik. Pakai catapult. Dia pun tercampak terlambung-lambung. Wah, baru iblis mengatakan, brilliant idea. Maka mereka bikinkan apa itu? Mereka bikinkan satu unggun api yang besar. Paling besar. Besarnya daripada ujungnya nak sampai ke tengahnya, radiusnya ya. Perjalanan 40 hari. 40 hari itu macam mana? Perjalanan sehari semalam tu adalah daripada Singapura sampai Air Hitam. Itu sehari semalam kali 40. Singapura sampai Air Hitam kali 40. Agaknya dekat hampir satu Malaysia agaknya punya. Singapura sampai Malaysia, sampai Air Hitam lebih kurang 80 km. 80 km kali 40 berapa? 3,200. Kau 3,200 macam mana? Besar. Besar sekali, sangat besar. Manakah tidak kita tengok apa desert banyak yang jadi desert. Asalnya ada hutan, asalnya ada ditebang sampai seawal zaman itu dah jadi desert. Mereka tebang. Maka apabila unggun api dipasangkan, api sudah marak menyala, maka dilambungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlambung-lambung di udara Nabi Ibrahim alaihissalam, terlambung-lambung di udara. Lambung. Ketika itu Jibril mengatakan, aku sedang berada di tempat yang tinggi sekali. Maka aku bergegas turun dengan perintah Tuhan. Kasih asisten kepada Ibrahim kalau apa-apa yang diperlukan. Maka Jibril pun datang tawarkan khidmat pada Nabi Ibrahim. Dia punya hanya cinta kepada Allah, serah kepada Allah. Dengan Jibril pun dia tak nak minta tolong. Maka apabila Jibril datang, apa dia jawab? Kalau daripada engkau tak payahlah. Jibril kecil hati. Salah satu peristiwa Jibril kecil hati kerana apa? Dia susah payah datang, dia bergegas datang. Nabi Ibrahim di atas unggun api yang paling besar ni. Dia boleh bilang, tak nak aku punya pertolongan. Allah. Kenapa? Maka kerana dia tak nak Jibril, Allah mengetahui, Allah yang direct. Allah Ta'ala tak direct kepada Ibrahim, directkan kepada api itu sendiri. Wahai api, jadi kalau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Difahami di sini bahawasanya ada sejuk yang tak selamat. Jadilah kan sujud bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk dan selamat atas Ibrahim, ya. Bermakna ada sejuk yang tak selamat, ada sejuk yang tak selamat. Itu setengah ulama mengatakan ada neraka daripada ais. Sejuk sangat untuk bakar makhluk-makhluk yang daripada api. Ada setengah ulama berpendapat begitu, ya. Maka apabila Nabi Ibrahim jatuh, mereka pun tengok, sebelum mereka siapkan unggun api itu, mereka semua calling, semua rakyat semua datang bawa kayu, walau yang sakit, yang buta, yang pincang, yang bunting, datang bawa nak dapat berkat bantu Tuhan mereka. Semua rasa itulah keselamatan. What you are doing now is actually contributing for goodness. Kalau tidak, kiranya kau tak nak bagi bahagian dalam perkara baik. Allah, hati-hati, ya. Dan semua setuju, semua sign, semua agree. Semuanya mohon nak minta keselamatan, konon, ya. Datang yang sumbang besar, yang sumbang kecil pun datang, ya. Maka apabila api marak menyala, Nabi Ibrahim pun jatuh, mereka pun lihat. Tak apa-apa. Mereka tak nampak sebab dia jauh kecil. Maka berhari-hari, 40 hari, unggun api itu makin kecil. Kemudian mereka belakang hari bertanya kepada Nabi Ibrahim dalam pahit manis pengalaman Nabi Ibrahim berdakwah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan sepanjang hal-hal dia dakwah macam-macam begitu dan begini semua, yang paling dirasa enak dan nyaman dan sedap dan selesa ketika dia berada dalam api Namrud yang 40 hari itu.
Itu dia rasa paling sedap. Sedap dan sejuk dan dapat makan. Ada burung hantar makan. Burungnya macam mana boleh menembusi api? Boleh hantar makan. Begitu Nabi Ibrahim paling sedap. Maka lepas 40 hari mereka tengok api unggun api masih kecil. Dia nampak Nabi Ibrahim masih duduk kat dalam. Tak jatuh pun. Ingatkan dah jadi abu lah. Ingatkan. Dia puas hati mereka. Tengok Nabi Ibrahim masih duduk kat dalam. Tak tahu dia keluar daripada unggun api begitu saja. Bajunya pun tak ada bekas. Bajunya tak ada bekas. Sabuk aja dia kebas ini gini. Namrud terperanjat. Dan mereka tahu bahawa maknanya Tuhan Ibrahim perkasa tak? Maha perkasa. Maka kalau api yang begitu besar, tak makna Tuhan dia lebih kuat daripada api kita. Kadang kalau Tuhan dia tindak sekarang giliran Tuhan dia pula tindak, macam mana kita? Takut aja Namrud. Takut kalau bahala ditimpa atas mereka kerana cuba nak membakar Nabi Ibrahim, tak dapat, sekarang giliran mereka pula nak ditindak. Mereka takut, maka mereka minta tolong. Ya Ibrahim, kau keluar pada negeri Babil ini. Keluar pada negeri Babil ini, maka keluar Nabi Ibrahim. Maka Raja Namrud berikan dia pampasan. Saya tak ingat berapa, mungkin kalau tak salah saya 400 ekor lembu. 400 ekor lembu dikasih pampasan kepada Nabi Ibrahim. Kasih pampasan sebagai tebus. Nabi Ibrahim pun keluar daripada negeri Babil, bawa isterinya Siti Sarah, sepupunya yang baru dikahwininya. Sampai dari mana? Daripada negeri Babil, iaitu Arak, sampai ke negeri Mesir. Jadi raja yang perintah negeri Babil gelarannya Namrud. Raja yang perintah negeri Mesir namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun Nabi Ibrahim dengan Fir'aun Nabi Musa lain. Jauh beza zamannya. Lebih kurang 4,000 tahun bezanya. Maka Fir'aun yang zaman Nabi Ibrahim lain. Maka Fir'aun zaman itu, dahlah orang khabarkan ada orang baru datang dari Babil. Suami isteri. Dahlah isterinya tu rupawan. Maka Raja Fir'aun ini tak boleh dengar kalau ada perempuan dahi licin. Kerana dia berhidung belang. Maka disuruh masuk ke dalam istana. Maka ditanya kepada Nabi Ibrahim, siapa ini? Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Saudaraku. Iaitu apa? Saudara perempuanku. Adik dia. Kenapa tak bilang suami? Tak bilang isteri? Kalau bilang isteri, pasti suaminya dibunuh. Isterinya diambil juga. Tapi Nabi Ibrahim punya mission bukan hanya untuk for wife. Nabi Ibrahim punya mission untuk umat. Maka tak guna kalau dia dibunuh. Maka dia pun tekan itu. Dan bohongkah itu? Itulah bohong kedua yang Nabi Ibrahim takut kalau Tuhan tanya sama dia. Tuhan tak apa? Bohong yang ketiga. Yang pertama dia bilang demam. Yang kedua dia bilang patung besar yang kampak. Yang ketiga dia bilang ini adalah adik dia. Maka kalau dia bilang adik, isteri itu diambil juga. Tapi kerana abang tak ada bahaya, lagi suka jadi por raja, abang dilepaskan je. Kau pergi hal kau. Adik kau biar di sini. Dilepas saja. Sampainya hati Nabi Ibrahim. Bukan sampainya hati. Sampainya iman Nabi Ibrahim AS. Kerana dia tahu yang menyelamatkan tidak boleh mudarat, tidak boleh susah payah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tinggalkan isterinya. Kuat tawakalnya. Dia keluar meneruskan dakwahnya di negeri Mesir. Maka isterinya dalam tawanan Fir'aun. Bolehkah seekor anak kijang selamat kalau dihadapkan dengan seekor harimau yang buas? Maka sudahlah inang-inang istana disuruh hiaskan Siti Sarah dengan cantik-cantiknya. Suruh dandankan dan cantik-cantikkan semua. Dihadapkan kepada Maharaja Fir'aun ini. Maka Fir'aun pun tengok tinggi-tinggi si matahari. Anak kerbau mati tertambat. Sudah lama aku mencari, baru kini aku mendapat. Tengok perempuan yang cantik gitu. Siti Sarah. Maka apabila Fir'aun menghampiri Siti Sarah, nak disentuhnya Siti Sarah, begitu dia hampir saja, Siti Sarah ni waliyah, tak takut, tak menjerit, tak apa. Begitu disentuh Fir'aun saja, belum sempat menyentuh, nak menyentuh je, jatuh Fir'aunnya, kolaps. Tak pingsan, sadar, tapi lumpuh, paralyzed. Dan padahal Fir'aun tu orangnya sihat dan gagah dan kuat. Maka dia tahu tak jatuh ni lantaran karamah daripada perempuan ini. Tolong aku perempuan ini. Wahai perempuan, tolong aku. Siti Sarah, kalau kita dah bikin apa, dia dah jatuh, tendangkan aja, larilah kan. Siti Sarah steady, waliyah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut, tak ada duka cita. Siti Sarah doakan, ya Allah sembuhkanlah dia. Sembuh. Begitu sembuh dia diri, sihat balik. Terus nyur gading puncak mahligai.
Buat ketupat berisi inti. Hancur daging tulang berkecai. Selagi belum dapat, selagi belum berhenti, nak dicubanya lagi. Nak cubanya lagi. Kali kedua pun jatuh juga. Paralyzed juga. Tolong, tolong. Wahai perempuan. Tolong, tolong. Siti Sarah pun doakan lagi. Bangun lagi. Bangun lagi. Masih nak belum diurungkan niatnya. Yang kali ini, alang-alang mandi. Biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang menyeluk pekasam. Alang-alang mandi biar basah. Alang-alang menyeluk pekasam biarlah sampai ke pangkal lengan. Nak dicubanya lagi. Jatuh lagi kali ketiga. Jatuh kali ketiga dia minta, wahai perempuan tolong aku, wahai perempuan tolong aku. Siti Sarah doakan lagi. Punya tak takut Siti Sarah ya. Doakan lagi. Maka begitu didoakan dia cergas lagi, kali ini dia tak berani. Kali ini bilang, makhluk jenis apa engkau ni? Bukan manusia agaknya. Sebab dia tahu dia kuat, dia perkasa. Dan sihir dia pun cukup. Tapi ini boleh mengalahkan sihir dia. Boleh mengalahkan sihir dia, boleh mengalahkan keperkasaan dia. Kau bukan manusia, kau bukan manusia. Keluar aku. Panggil dayang, panggil inang. Keluarkan ini perempuan, keluarkan ini perempuan. Allah, dia sendiri takut dengan Siti Sarah. Maka keluarkan. Diberi pampasan juga. Dikasih hadiah siapa? Satu dayang istana menjadi teman dia. Iaitu siapa? Siti Hajar. Siti Hajar itu daripada orang Mesir. Jadi hadiah bagi Siti Sarah. Makalah dua orang ni menyusuri orang-orang berada di negeri Mesir untuk cari Nabi Ibrahim. Mereka jumpa. Maka hiduplah mereka dengan aman damai dan kasih sayang. Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim dengan khadamahnya Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim dakwah di negeri Mesir, sampailah Nabi Ibrahim sudah sampai usia tua belum dapat anak. Sampai dah tua, ada kata mengatakan umurnya 80 tahun, ada mengatakan umurnya 120 tahun. Pendek kata dah tua lah. Pendek kata dah tua lah. Tak dapat anak. Menjadi terfikir akan Siti Sarah. Menjadi terfikir akan Siti Sarah. Suami aku ni Nabi dan Rasul. Suami aku ni saleh. Suami aku ni taat. Suami aku diuji macam-macam. Tapi sayang, aku tak dapat nak berikan zuriat untuknya. Bagaimana agaknya ya? Kalau dia ada anak, dah tentulah anaknya pun saleh juga. Tentulah anaknya turun pada sikap bapaknya ini. Tapi apakan daya, aku dah tua dan tambahan mandul pula tak dapat berikan anak. Maka fikir, tengok ya wanita ni berkorban ya. Terus suarakan, wahai kanda Nabi Ibrahim, adinda sudah fikir masak-masak. Rasa adinda sayugialah kanda berkahwin dengan khadamah kita, Siti Hajar itu. Siti Hajar pun baik dengan dinda. Layanan pun dengan baik. Sikapnya pun baik. Tak apalah adinda rela dimadu asalkan kanda dapat anak dengan dia. Agak kalau kita, dinda ni baguslah, understanding. Memang tu yang maksud kanda. Kalau kita ya. Tapi Nabi Ibrahim begitu tak? Tidak. Dinda, pucuk di situ ulang datang dinda. Kanda sedang ngantuk, dinda sulungkan bantal. Tu kalau awak, kalau kita lah senang cakap. Nabi Ibrahim tidak begitu. Tunggu wahyu. Wahyu perkenan berkahwin dengan Siti Hajar. Namun sifat ngaluri kewanitaan, ingat kaum ibu, jangan mengada-ngada. Konon-konon nak jadi salihah, suruh lakinya kahwin lagi. Bang kahwinlah bang. Saya rela bang, saya nak payung emas. Dapat payung plastik pun dah cukup baguslah. Bukan senang hidup bermadu. Takdir suami nak berkahwin madu, awak tak bilang tak nak. Tak boleh bilang tak nak. Tak boleh tak nak. Kalau sampai awak tidak diadili, ngadu qadi. Tapi tak boleh, bukan tak menjadi valid sebab untuk nak minta cerai. Kalau dia tak sampai dizalimi tak apa semua ya. Baik. Tengok Siti Sarah waliyah ya, perempuan mukminah waliyah. Firaun pun kalah dengan dia, tapi dia kalah dengan nafsu dia sendiri. Timbullah cemburu dia dengan madu dia. Dan tambahan pula tak lama madu dia betul-betul mengandung. Betul-betul madu mengandung. Wah, dia dah tak tahan. Wahai kanda, nyahkanlah Siti Hajar daripada dinda. Ni dia tak berkenan tengok muka dia. Nyahkan. Bukan suruh nyahkan mana tau. Nyahkan yang dia tak boleh tengok. Sampai Siti Hajar dipindahkan ke kampung lain. Dan Siti Hajar lah wanita pertama yang kalau pakai jubahnya tu, abayahnya tu, melirit sampai ke tanah. Kenapa dia kalau jalan-jalan takut madu dia cari. Madu dia track dia, jumpa dia nak kerjakan. Serang. Garang Siti Sarah ya. Allah. Maka Siti Hajar kalau jalan kainnya melirik. Jadi apa? Jejak kaki dia tu tak boleh di-track oleh madunya. Nak sembunyi. Kesian. Sampai takut begitu ya. Sampai takut. Maka Siti Sarah pun bilang, kanda, dinda tak tahan. Jauhkanlah Siti Hajar daripada dinda. Dinda tak boleh tengok di sini. Jauhkanlah daripada dinda.
kalau setakat kerenah Siti Sarah lah, Nabi Ibrahim tak ada masalah. Api Namrud pun tak boleh nak bakar dia dan tak boleh gentar dia. Ini kan pula hati isterinya. Dia pujuk, dia doa, boleh. Tapi tidak, Nabi-Nabi ni tidak kecuali dengan arahan daripada Allah Ta'ala. Maka menunggu dia akan arahan pada Allah Ta'ala. Turunlah wahyu. Berpihak kepada siapa? Bukan pihakkan, wahai Ibrahim, ajarkanlah adab kepada isterimu dan jangan dia berdengki dengan madunya. Kan boleh? Kalau kita memang sepatutnya gitu kan. Hikmah Allah Ta'ala bahkan berpihak, wahyu turun berpihak kepada Siti Sarah. Keluarkan Siti Hajar. Bukan keluar pada kampung lain tau. Bukan ada KL duduk Batu Pahat tau. Dari mana? Dihantar pergi mana? Daripada Mesir pindah ke negeri Filastin. Negeri lain. Negeri lain. Bukan Filastin, sorry. Daripada Mesir mereka pindah ke Palestin. Daripada Mesir mereka pindah ke Palestin dengan Siti Sarah dengan Siti Hajar pindah Palestin. Kemudian dari Palestin diantarkan ke Mekah. Begitu jauh, bawa bekal berapa banyak? Sikit saja. Air pun sikit saja, cukup untuk perjalanan. Sampai sana bukan ada kedai, bukan ada pasar, bukan ada kaum keluarga, bukan ada saudara mara. Selang berapa hari di sana, tinggal aja begitu. Maka Siti Hajar pun tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai kanda, adakah ini daripada Tuhan? Kalau daripada Tuhan, dinda rela. Masya Allah. Keluarganya semua keluarga kuat ujiannya. Maka Nabi bilang, memang ini wahyu Tuhan. Maka dia rela. Itulah tinggalkan. Atapnya apa? Langit yang panas terik itu. Buminya apa? Lantainya. Pasir desert Mekah yang begitu panas. Tuan tahulah kalau musim panas Mekah macam mana. Tak ada air, tak ada pohon, tak ada apa nak berteduh. Begitu dua-dua anak beranak. Dan Nabi Ibrahim pun pergi tinggalkan. Nabi Ibrahim tinggalkan. Maka Siti Hajar dengan anaknya kemudian beri bekalan air, dah habis. Makanan tamar dia sudah habis. Susu badan dia pun sudah habis. Sampai Nabi Ismail menangis-nangis, apalah daya ibu ni. Tapi kerana ngaluri keibuannya itu, ditinggalkan anaknya Nabi Ismail tu di sisi busutnya Kaabah. Maka dia mana pergi? Dia pergi cari air, mana ada tengah-tengah desert. Naik atas bukit, ada bukit, naik Bukit Safa. Manalah tahu dari kejauhan nampak ada kabilah-kabilah jalan kapal, aku boleh panggil ya. Apa kafilah-kafilah orang naik unta kapal boleh aku panggil. Tak nampak. Tengok sana ada satu bukit lagi, Bukit Marwah. Lari lagi daripada Safa pergi ke Marwah. Lari pasal apa? Anak dah menangis tak dengar bunyi suara. Nangis tak keluar suara. Tekak dah kering sangat. Allah. Dan sambil dia berlari-lari itu, dia tak kuat lari. Setengah bahagian dia lari, setengah bahagian. Itu kata kalau sa'i begitu, kat tempat antara dua lampu hijau tu kita lari. Situ dah tempat lokasi Siti Hajar berlari-lari. Berlari. Dan sunat kita kalau sa'i kita sambil pandang Kaabah, kerana Siti Hajar sa'i begitu. Sambil pandang Kaabah. Kenapa bukan pandang Kaabah? Pandang anaknya yang di sisi Kaabah, takut kena sambar helang ke, dia makan haiwan buas ke. Sambil lihat Allah. Naik bukit sana, tak ada. Mungkin selana ada orang lagi, naik lagi, turun, naik 7 kali. Itulah syariat kita sa'i ya. 7 kali. Duduk semula dari sisi anaknya. Apa daya ibu ni? Hanya pangku saja anaknya yang menangis. Letakkan saja di atas tanah begitu. Serah kepada Tuhan. Mungkin nak matilah anakku sekejap lagi ke ataupun bagaimana. Maka tiba-tiba Nabi Ismail alaihissalam, irhas yang ada padanya, hentakkan tumitnya ke bumi. Begitu dihentakkan ke bumi, seraya Sayyidina Jibril pun menancapkan ujung sayapnya kepada tanah itu. Terpancarlah air daripada hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Air yang jernih, yang deras, bunyinya keluarnya zoom. Maka digerak nama air zam. Air zam-zam. Maka apa ni yang keluar? Waktu zaman orang belum kenal minyak lah. Apa yang keluar? Air segar. Allah, minuman. Ini adalah makanan, bukan hanya minuman, makanan ya. Makan zam-zam pun boleh kenyang. Maka dia keruk-keruknya dah jadi takungan. Dia keruk-keruknya dah jadi perigi. Setakat keruk-keruk aja. Sampai jadi perigi zam-zam. Maka dua beranak tinggal di situ. Makannya zam-zam, minumnya zam-zam, teduhnya di bawah langit terik yang panas, lantainya di bawah tapak kaki mereka ialah apa? Pasir desert Mekah yang begitu panas. Duduk dua beranak di situ. Dan pada ketika itu negeri Yaman sedang mengalami satu musibah, iaitu apa? Empangan Ma'arib pecah.
Maka air melimpah, pepohonan mereka, kebun mereka semuanya habis binasa belaka. Maka mereka pun pindah cari pemukiman yang baru. Daripada Yaman, mereka pergi north, cari jalan utara ke hala utara yang ada pergi ke tempat sekian, ada ke tempat sekian, ada ke tempat sekian. Sampailah satu kaum namanya Bani Jurhum. Sampailah kaumnya Bani Jurhum sampai ke kota Mekah. Tu jam belum ada nama Mekah pun, belum ada nama apa semua. Tiba-tiba tengok dari kejauhan nampak ada burung. Kalau ada burung, pasti ada minuman. Maka diutus 2 orang daripada rombongannya tu, kau pergi tengok kat tempat kawasan ada burung-burung tu, apa ada di sini, apa ada kolam, apa ada apa semua. Kenapa ada burung-burung di situ? Mereka cari tempat tak sesuai, cari tempat tak sesuai. Sampai mereka nampak burung-burung, diutus 2 orang pergi. Apabila diutus 2 orang mereka pergi, siap dengan kelengkapan apa semua, nampak 2 ni, mereka lari. Lari balik. Dah penghulu grup tu bertanya, penghulu kabilah tu bertanya, kenapa kau terlari-lari pulang? Apa yang kau nampak? Kami nampak 2 ekor jin dalam pasir. 2 ekor jin? Ya, 1 jin betina, 1 jin baby. Tak ada mungkin nampak manusia kat situ. Tak ada orang tinggal kat situ, tak ada orang musafir kat situ, semua kami sebab. Mereka pun pergi siap-siap dengan perisai. Tengok dari jauh, betul nampak sosok 2 orang manusia. Kamu siapa? Aku manusia. Manusia kenapa? Aku dengan anak aku ketakutan, 2 beranak ini. Datang dekat. Betul-betul manusia lah. Aku bernama Siti Hajar, suamiku Nabi Ibrahim. Maka diceritakan kisah. Dan ada air zam-zam, cerita begini. Maka tempat inilah kami nak jadikan pemukiman. Minta izin. Sebab itu dari tanah tu land of. Lepas itu Mekah tu ya. Hak milik siapa? Kalau tengok by owner. Owner siapa? Ahli Bait Nabi. Ahli Bait Nabi yang punya hak. The ownership of that place. Turun-temurun dari Nabi Ibrahim sampai ke orang-orang Quraisy, sampai ke siapa? Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai zuriat Nabi, ya. Maka dia bilang boleh, kamu boleh duduk sini, cuma dengan syarat. Kau nak minum air zam-zam ni boleh seberapa banyak, kasih minum haiwan pun boleh, cuma dia tetap milik aku. Ya, boleh. Sekarang Habib nak pergi sana pun kena halau dengan Wahabi. Nak pergi sana pun tak boleh. Padahal itu the rightful owner of that place, ya. Mereka punya, ya. Mereka punya. Maka izinkan. Mereka pun hidup di situ, berkampunglah di situ. Hidup di situ, berkampunglah di situ. Sampai besar Nabi Ismail, seorang daripada anak daripada kabilah Bani Jurhum. Itu cerita secara ringkas Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Baik. Berbagai kisah dalam sejarah pada sumber-sumber yang lain. Seperti pada Bible yang kuno. Sebab kalau Bible yang orang padam, kisah lama-lama mereka tak padam tahu. Mereka ingat got nothing. Tapi sebetulnya itu pengajaran bagi kita. Jadi pakar-pakar sejarah kalau nak tengok kisah-kisah yang silam-silam, kalau kita tengok Bible lama. Ada menunjukkan bahawasanya Nabi Ibrahim setelah Siti Sarah pun tak happy, dia pun pindahkan Siti Hajar. Isteri pertama, isteri kedua, lepas tu sekarang di mana? Balik Palestin ke? Tidak. Anak kahwin 3. Dia pergi ke bukit yang namanya Jabal Melayu. Himalaya. Melayu. Nama tu dari dulu namanya Melayu. Maka berkahwin dengan tuan puteri di sana. Anak kepada penghulu sana, namanya Siti Kontora. Dapat anak 6 orang. Anak yang sulung dibalikkan ke negeri Arab. Namanya Madian. Lepas tu jadi kaum Madian. Bangsa di negeri Madian. Orang-orang Madian yang jadi pengikut Nabi Shu'aib tapi ingkar dengan Nabi Shu'aib. Daripada anak cucu. Yang lagi 5, disuruh pindahkan ke negeri yang jauh sekali daripada situ mereka. Sangat jauh. Untuk jadi bapa bagi kaum baru. Maka dibawakan mereka pindah. Jauh. Orang Arab kalau nak bilang apa jauh sangat, macam dah dibawa oleh angin. Angin dalam bahasa Arab adalah jauh. Maka orang-orang dibawa oleh angin ini jadi orangnya apa tahu? Orang jauh. Orang angin dibawa jauh. Lepas itu kita sebut jauh. Daripada jauh jadi Jawi. Orang-orang Jawi. Itu nama Jawi dari Jawi daripada jauh. Jadi perkataan Jawa dari Jawi, bukan Jawi dari Jawa.
Jika anak-anaknya bertanya, wahai ayah, ketika itu Nabi Ibrahim dah pulang balik sampai ke Palestin, Nabi Ishak sudah lahir. Maka anak-anak tanya, ayah, tidak ada kalangan kami akan terbit Nabi dan Rasul? Seperti apa kanda Nabi dan Nabi Ishak? Nabi Ibrahim tunggu wahyu, tidak, di kalangan kamu tidak ada Nabi dan Rasul. Tapi di dunia, di akhirat, kamu akan dapat, daripada kaum kamu, akan dapat sama kedudukan dengan Nabi dan Rasul. Jadi wali, dapat sama dengan Nabi dan Rasul. Bahkan kamulah yang nanti akan jadi pembela pada akhir zaman. Ya, begitu ya. Lepas tu mereka cari-cari the lost brother, kita rupanya. Mereka pindah daripada sana pergi ke tempat yang namanya Champa. Jauh sekali. Dari Champa diserang oleh China. Maka turun sampai bertapak di Fatani. Sampai ke Kedah. Sampai ke seluruh Nusantara. Apabila Islam masuk, Kedah dapat dahulu. Baru Pasai, baru Fatani. Baru yang lain daripada alam Melayu kita. Begitu sedikit hubung kait. Sebab itu orang cari asal-usul Melayu tak jumpa. Asal-usul Melayu tak jumpa. Kenapa? Mereka mengatakan daripada bangsa Melayu ni bukan bangsa yang baru terbit. Bahkan dia saki-baki bangsa kuno silam yang masih ada sampai sekarang. Itulah. Bangsa Babylon dah tak ada lagi kan. Dah jadi bangsa Arab sekarang. Tapi bangsa Melayu masih lagi. Saki-baki dia dan turun-temurun yang masih kekal sampai sekarang. Lepas tu susah nak cari originnya. Begitulah sikit lebih kurang kisah Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim AS. Ya. Anak-anaknya begitu ya. Nabi Ismail cukuplah sabar, cukuplah tenang. Maka apabila Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ismail sampai berbelas tahun. Sampai dalam Quran sebut anaknya sudah sampai boleh berusaha. Maknanya sudah sampai belas tahun, dah boleh disuruh, dah boleh buat apa semua. Tak pernah keluar pada Mekah sebab tak ada bapak bawa. Orang berburu dia ikut, tengok-tengok aja tapi tak ada ikut ya. Dia tak pernah nampak haiwan-haiwan yang besar. Kecuali nampak unta, kambing, lembu itu saja yang dalam peternakan mereka tak pernah nampak. Tak ada experience. Tak ada bapak yang ikut dia, maka dia duduk aja kat kampung dia begitu sengaja ya. Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim agak-agak dia macam mana dengan anak dia tinggalkan gitu. Nabi-Nabi tidak buat satu perkara, tidaklah mereka pergi, tidaklah mereka tinggalkan, tidaklah mereka datang kecuali dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim AS rindu anaknya. Kalau kita saja pergi kerja 1-2 hari outstation, rindu anak kita. Ini kan pula Nabi Ibrahim. Rindu anaknya, tetapi tidak ada wahyu. Sampailah berbelas tahun, baru wahyu dapat, dia mimpi anak dia. Mimpi apa? Mimpi sembelih anak dia. Nabi-Nabi ni kalau mimpinya adalah wahyu. Maka kali pertama dia mimpi. Selang berapa hari mimpi lagi. 3 kali berturut-turut. Betul lah mimpi itu disembelih. Nak cakap dari Palestin terus berangkat pergi ke Mekah. Sampai Mekah dia tengok dah ada perkampungan. Dah ada Bani Jurhum di situ. Orang ramai, maka jumpalah kepada Nabi Ismail dan bondanya. Sambut kalau kita lah balik. Berapa lama awak tinggalkan saya? Tak ada tinggalkan nafkah, tak ada apa semua. Kalau kita lah bukan main komplain ya. Siti Hajar tidak. Bahkan sambut dan sayang suaminya Nabi Ibrahim AS. Diketemukan juga keluarga ini rupanya ya. Maka Nabi Ismail punya gembira jumpa anaknya. Nabi Ibrahim pun bergembira tapi dalam hatinya, wahai anak, sebetulnya aku datangnya ada mission untuk laksanakan perintah Allah untuk sembelih engkau. Maka sayangnya dan Nabi Ismail tanya ayahnya macam-macam, tanya sekali semua. Seronok mereka jumpa. Tak boleh tidak, besok paginya juga Nabi Ibrahim bawa anaknya. Bahawa ini urusan Allah. Siti Hajar tak boleh campur, orang Bani Jurhum tak boleh campur. Hak Allah Ta'ala. Tengok bapaknya ya. Ini dari terbit peribahasa Melayu. Biar mati anak, jangan mati adat. Adat kita apa? Bukan adat kita setakat wengging dan zafin. Adat kita adalah junjung syara Allah. Biar kalau anak kita mati pun, demi agama, tak apa. Demi adat. Adat tu apa? Adat Melayu ialah menjunjung syarak. Begitu ya, itu maksudnya ya. Dan dibuktikan oleh atuk moyangnya orang Melayu tu, Nabi Ibrahim AS. Biar mati anak, jangan mati adat. Adatnya tu apa? Adatnya lah iman dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka dibawa Nabi Ibrahim, bawa tali, bawa khanjar. Khanjar tu macam pisau jambia yang bengkok. Nabi Ismail punya excited, dia ingat bapak dia nak ajak pergi berburu. Dia tak tahu dia yang nak diburu. Perjalanan, maka asyik tanya dengan bapaknya macam-macam soalan. Pak, Ismail pernah dengar cerita begini. Maknanya ibunya ceritakan dia macam-macam mengenai bapaknya dengan cerita yang baik-baik belaka. Kalau kita kan, memang bapak kau tak tanggungjawab. Memang bapak kau dah lupakan kau kalau kita ya. Tapi Siti Hajar
tidak begitu ya. Hanya Nabi Ibrahim jawab sampailah kota Mina. Nabi Ibrahim pun bertanya, wahai anakku, Abah bermimpi bahawa Abah menyembelih engkau. Fahamlah anaknya bahawasanya ayahnya punya mimpi itu adalah wahyu. Wahyu itu maknanya kena laksanakan. Iaitu apa laksananya? Dia kena sembelih. Sudahlah anaknya diberi khabar oleh bapaknya. Bapaknya boleh tanya pula apa pendapat engkau. Walhal kalau tak payah minta agreement pun boleh. Bahasa apa anaknya tak payah agreeable pun tak kisah. Sebab ini perintah Allah. Terus ambil, terus sembelih saja. Boleh tak? Boleh. Tapi bapaknya tanya anaknya. Apa anaknya mengatakan? Dah di mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Maka berkatalah Nabi Ismail AS, Bapak laksanakanlah atas apa yang Bapak diperintahkan. Saya Bapak akan dapati Ismail di kalangan orang-orang yang sabar. Maka dua beranak pun berserah diri pada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan begitu, maka Nabi Ismail ada minta pada bapaknya beberapa perkara. Menunjukkan waras fikiran budak ini. Bukan budak-budak bodoh tak tahu faham apa itu. Waras fikiran budak ini. Cerdik budak ini. Dan takut budak ini. Minta bapak, Ismail nak minta bapak. Nanti bapak kalau nak sembelih Ismail, bapak ikat kaki tangan Ismail biar Ismail tak boleh lari. Sebab dia tahu dia manusia, dia bukan kambing. Kalau kena sembelih, kena hiris sakit, dia kan boleh melompat. Dan kalau dia lari haram sebab ini hukum Tuhan. Minta bapak dia ikatkan kaki dia biar tak boleh lari. Maknanya sangkingkan dia tak nak lari daripada hukum Tuhan, suruh ikat. Baik nak, bapak ikat kaki kau nak. Pak, bapak asah pisau tajam-tajam pak. Tajam-tajam sekali biar Ismail cepat terus mati. Ismail takut pak, Ismail takut. Maknanya senonoh akal budak ni. Bukan kamikaze, mati pun mati. Takut mati. Tapi demi Allah, rela. Rela ya. Ingat ya, kalau satu hari sampai kita dapat khabaran yang kita akan mati ditikam orang. Rela ya, tak boleh pengecut ya. Kau tak akan boleh lari kalau memang tulisan kau nak mati begitu. Berdebar-debar, cemas, takut. Kadang-kadang fikir, macam mana kena tikam sakitnya, macam mana kena tetak sakitnya. Tetapi kalau tulisan Tuhan kau mati begitu, kau terima. Kau terima. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Maka Nabi Ismail pun minta lagi. Pak, tutup mata Ismail. Ismail ngeri pak. Tengok pisau datang leher dekat mendekati dia. Tutup mata Ismail biar Ismail tak boleh nampak. Takut dia terbuka mata dia ternampak nanti dia takut. Ismail ngeri pak. Baik nak, bapak tutup mata kau. Tutup mata, ikat tangan dan kaki. Asahkan pisau setajam-tajamnya. Kemudian minta apa lagi? Pak, apabila Ismail dah mati, baju Ismail yang berlumuran dengan darah, jangan perlihatkan pada ibu, Pak ya. Nanti ibu sedih, nanti ibu nangis. Mana anak ni sempurna fikiran, sempurna akal fikiran. Maka bapaknya pun bilang, baiklah nak, bapak tak nampakkan mak. Tetapi nanti apabila mak dah boleh terima hakikat Ismail dah mati, bapak serahkanlah baju tu kepada ibu sebagai tanda mata peninggalan Ismail untuk ibu. Allah. Semua bapaknya agree untuk apa? Untuk sembelih dia. Maka apabila dua beranak dah berserah kepada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim pun keluar kacah tau. Dah sembelih. Kalau kena, dah mati punya. Kalau biasa punya kes. Tapi Allah yang punya kudrah dan iradah, dihiris. Dan Nabi Ibrahim betul-betul dah hiris. Cuma taklud pisau tu. Ingat ya, pisau, api tidak boleh bakar dan potong sendiri kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka orang kufar, dia mereka senjata, bom, meriam. Allah bilang tak ledak, tak boleh ledak. Tak boleh ledak ya. Maka ketika dia tak boleh, try lagi. Berkali-kali dia try. Taklud juga tiba-tiba turun wahyu, wahai Ibrahim. Kau sudah membenarkan mimpimu itu. Maka kami gantikan dengan satu sembelihan yang besar, iaitu kambing kibas. Kambing ini datang dari mana? Kambing datang dari langit. Atas langit ada kambing? Ada. Kambing korbannya Habil. Habil kan sudah buat korban. Korban itu diangkat bawa naik. Kambing itu diternak atas sana hidup. Menjadi kambing sembelihan Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun terus sembelihkan kambing itu. Anaknya dah terlepas ujian Allah ya. Dah kahwin lama tak ada anak. Dapat anak disuruh buang negeri jauh kayak gitu. Dah tinggal jauh gitu. Bertahun-tahun tak jumpa. Jumpa disuruh sembelih. Suruh sembelih. Dah sembelih. Selamat menjalani ujian. Barulah sekarang saling berdekap dia punya ujiannya. Maka sekarang apa? Kedua-dua balik pikul kambing. Orang pun banding rumah pergi berburu dua beranak ni, pergi berburu kambing, dapat kambing besar. Bukan, kami bukan berburu. Beginilah kisah kami. Gempar Bani Jurhum dan sampai sekarang masih gempar. Sehingga itu kita laksanakan ibadat korban sampai sekarang ini ya.
Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita sambung cerita pada temuan akan datang Nabi Ishaq alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.